Hari ni sebenarnya aku ingatkan nak cerita tentang aku tak ada nak sebut. Tapi aku rasa aku bangun tadi aku macam tak sihat. Dan aku rasa macam aku asyik meremang je. Dari semalam lagi. Dan semalam aku tengah nak masak kan kat dapur kan. And I think like macam I feel lah macam rasa-rasa je lah. Macam ada something from apa nama tu, toilet. Tak tahu lah. Mungkin aku nak buat sebab dah lama pula aku peram cerita ni untuk korang kan. Jadi mungkin aku akan keluar sekejap lagi. Aku akan cerita dekat luar. Aku tak boleh buat dah kat rumah. Aku tak boleh buat. Okay guys, sebentar je Kak Nan keluar rumah dulu. Sebab Kak Nan tak nak cerita kat dalam rumah. Because Kak Nan ada tengok satu video pasal hantu Janet ni juga. Kau tahu dia kata apa? Kau tengok ni. Sehingga hari ini penduduk di Kuching takut untuk menyebut namanya kerana dikuatiri akan diganggu hantu Janet. So that's why Kak Nan tak nak buat dalam rumah. Lagipun tadi Kak Nan pergi toilet. Dan Kak Nan tengok air tu dah terbuka sendiri. Penuh aku punya baldi tu dengan air melimpah-limpah. Tak berapa jam tau kau buka kan air aku. Suka hati kau je. Nampak? Kalau kat luar rumah beranilah nak marah-marah dia kan. So, itulah. Jom jumpa kat dalam kereta. Sebelum tu, subscribe lah dulu. Dan jangan lupa tekan butang notification ya. Thank you. Hai, Assalamualaikum sawari. Cha. Okay, ada orang tanya, Kak Nan sawari cha tu apa? Sawari cha tu just like macam hi, hello, lo macam tu. Tapi hello, lo macam tak best je. So I turn it to sawari cha. So seperti dijanjikan, Kak Nan nak cerita dekat korang tentang hantu Janet. Okay, siapakah Janet? Janet ni adalah seorang perempuan berketurunan Tionghoa. Aku tak tahu aku sebut betul ke tak, tapi yang pasti dia berketurunan Tionghoa. Kisah dia ni famous pada zaman 1970-an dan 1980-an. Dan dia menetap di Kuching, Sarawak, Malaysia. Okay. Dan hantu Janet ni sangat-sangat mengganggu. Dan dia famous sampai ke semenanjung Malaysia. Dan dia ni bukan sekadar famous kat dalam Malaysia. Malahan orang Jepun, iaitu siapa nama jantan ni? Yuzo Takada. Yuzo Takada ni telah mengomikkan kisah hantu kisah Janet ni. Okay, so siapa Janet ni? Jom kita go through. Apa? Aku punya transition tu sangat Okay, Janet ni adalah seorang jururawat di Hospital Umum Sarawak. Beliau mati pada tahun 1960-an, penghujung tahun 1960-an. Okay. And dia ni mati selepas pulang daripada kerja. Masa tu dia kerja shift malam. So dia balik rumah jalan kaki pada waktu malam seorang-seorang. Pada zaman tu sebenarnya memang kerap kali berlakunya penculikan. Dan aku tak faham kenapalah si Janet ni pun. Jangan cakap macam-macam Nan. Jangan cakap macam. Okay, sebenarnya apa aku cakap? Mulut ni cerupa. Aku nak cakap tadi dah tahu banyak penculikan. Kenapa si Janet ni berani-rani balik seorang-seorang kat rumah kan? Tapi aku tak tahu pun sebenarnya masa tu dia betul ke dia seorang, betul ke dia jalan kaki, apa semua kan. So minta maaf cerupa sangat. Okay, sambung balik. Okay, pada zaman tu sebenarnya diorang ada buat satu pembinaan, iaitu diorang tengah mengusahakan diorang tengah construction jambatan Satok. Okay, jadi kepercayaan diorang ni kalau ada pembinaan yang tergendala, yang susah sangat lah pembinaan tu, macam ada terganggu apa semua, bagi diorang penunggu dekat situ yang tak menghalang pembangunan tu berjalan dengan lancar. Jadi untuk melancarkan pembangunan tu, betul ke pembangunan? Kalau pembangunan dia bangunkan bangunan. Okay,
kepercayaan masyarakat dulu, kalau nak pembangunan tu berlaku dengan lancar, mereka perlu membuat ritual korban semah. Jadi dipercayai Janet ni menjadi salah satu korban mereka. That's why pada zaman tu banyak berlaku penculikan, terutamanya gadis-gadis yang masih perawan. Apa yang membuatkan benda ni lagi trusted, orang kata, mayat Janet ni ditemui tanpa kepala. Kejut tak? Jadi Janet ni dipercayai menjadi korban semah kerana pada masa itu mereka tahu bahawa korban semah ni caranya adalah mereka memenggal kepala mangsanya dan kepala mangsa tu ditanam bersama tiang-tiang jabatan tu. Faham tak? Kalau tak faham aku lukis. Macam ni. Antara besi-besi tu dia tanam, dia cocok sekali kepala orang tu, and then diorang simenkan benda tu. Korang dapat bayangkan tak, dekat jabatan tu, dekat jambatan tu korang lalu hari-hari tu, dekat bawah tu ada berpuluh-puluh kepala manusia. Kalaulah memang berpuluh-puluh kepala manusia, kenapa hantu Janet ni lah pakai baju merah, dik? Allah, kau lari je, dik. Hilang. Tai betul lah budak ni. Alah, hantu Janet ni dah lah berpakaian merah. Lepas tu ada pula budak pakai baju merah lalu. Lepas tu dia tunduk bawah ni, entah apa dia ambil. Lepas tu dia tengok aku kat dalam, dia senyum kat aku. Lepas tu dia lari. Aku sempat lari ikut dia lari tadi kan. And then tiba-tiba handphone aku gelodak-gelodak. Okay, jom sambung. Kalau lah berpuluh-puluh ada kepala manusia dalam tu, kenapa hantu-hantu lain tak datang kacau? Kenapa hantu Janet ni yang famous? Itu ada kisah dia, di mana bila parentsnya si Janet ni jumpa tubuh anak dia ni, cara dia menyemadikan anaknya adalah dengan memakaikan anaknya tu pakaian berwarna merah. Okay, di mana pada masa itu masyarakat Cina percaya apabila mayat seseorang itu dipakaikan pakaian warna merah, mayat itu akan bangun dan datang untuk tuntut bela asal seorang lain. Jadi startlah pada tahun 1970-an tu, mereka pun kecoh-kecoh lah yang mereka ni selalu nampak si Janet ni berpakaian merah. Bagaimana cara Janet ni mengacau? Okey. Yang pertama dikatakan Janet ni suka sangat tahan orang tengah malam nak tumpang. Jadi adalah juga yang bebal-bebal ni, orang tahan tengah malam, kau pergi bagi dia tumpang. Tapi setelah Janet ni masuk ke dalam kereta, pop, hilang tiba-tiba dan meninggalkan bau yang busuk. Okay. Yang kedua dikatakan juga Janet ni suka menumpang perahu tambang. Aku pun baru tahu ada perahu tambang kat Sarawak. And perahu tambang ni macam ni cerita dia. Janet dia selalu tumpang and bayar lah perahu tambang ni. Dan bila dah sampai ke destination, Janet ni akan hilang tiba-tiba. And duit yang dibagi sebagai tambang tu akan bertukar kepada duit mainan ataupun duit yang orang Cina bakar waktu ada kematian tu. Dan yang ketiga, dikatakan hantu Janet ni dia suka datang hospital yang dia kerja tu, Hospital Umum Sarawak. Orang dekat sana selalu kata sentiasa ataupun selalu nampak hantu Janet ni berlega-lega dekat area sana. Aku rasa Janet ni dia rindu nak kerja. So 3 jenis tu je gangguan daripada hantu Janet ni. Yang pertama tadi tompang kereta orang, yang kedua tompang perahu, yang ketiga datang ke hospital dia bekerja. Yang pasti orang dekat sana kata
hantu Janet ni memang akan kerap kali nampak pada waktu malam, berpakaian merah, berkasut merah dan berpayung. Dan Janet ni dikatakan selalu nampak dekat area Kampung Kudai dan Kampung Bintangor. Jadi korang, kalau korang ada kawan daripada Kampung Kudai dan Kampung Bintangor ni, korang share pada dorang. And manalah tahu dorang boleh komen dekat bawah, kod-kod dorang pun ada pengalaman dengan hantu Janet ni pada zaman-zaman 2020 ni kan. Ya, itu saja perkongsian hantu Janet untuk kali ini. Terima kasih menonton video aku sampai akhir. Kalau belum susah nak sebut. Kalau belum subscribe, please subscribe me, okay? Kalau korang suka dengan cerita-cerita Kak Nan, korang boleh follow Kak Nan punya Instagram, Kak Nan punya TikTok. Dekat sana Kak Nan akan update ataupun Kak Nan akan buat persoalan untuk korang jawab untuk next content Kak Nan. Jadi jumpa lagi nanti. Bye-bye. Kalau awal-awal Kak Nan dah intro dengan bahasa Thailand, why not akhir-akhir Kak Nan tutup dengan bahasa Thailand juga? Akhir kata, Khop Kun Ka.